Daripada ini. Dan inilah dia itemization yang telah pun disiapkan oleh kedua-dua pasukan. Dan seperti biasa, minit yang ke-23, rasa semua pun pasukan telah pun menyiapkan itemization, tapi kita nak fokus kepada Scyther sebenarnya. Dia membuatkan itemization yang boleh dikatakan kemas buat diri. Sebab ada satu lagi Feather of Heaven, ada juga Concentrate Energy dan juga Divine Glyph. Boleh saja memberikan damage kepada pihak lawan dia. Ya, ada juga pemilihan untuk membelikan Oracle sebagai item defender, satu pilihan terbaik untuk Scyther sebenarnya, sebab kita tahu, saya cakap sekali lagi, Oracle telah pun mengalami perubahan. Yang kau tak sebelum ni dia penuh dengan magic resist, tapi sekarang dia dah ada magic defense dan juga armor yang membolehkan dia menada damage terhadap kepada Malguise. Tapi itu semua tu tidak mencukupi, kerana itu sedikit terlambat bagi dia untuk melakukan item defense tersebut, sebab Malguise dah mula mengganas. Seperti katakan, bila dia mula mengganas, dia dah siapkan Demon Hunter Sword dia. Daripada situ kita lihat bagaimana Bond yang asalnya 115 tetapi dia dah jadi 175. Daripada situ saja memang dia dah tak ada langsung barisan hadapan untuk pasukan Kelantan. Ya betul, Penang Academy betul-betul orang kata memaksa satu war tersebut, tapi war walaupun 3 orang yang ada, tapi benda tu berjadi tau. Dengan adanya Sora di kawasan berdekatan yang menggunakan lompatan tersebut, berjaya juga untuk dia membuahkan hasil. Tapi damage deal oleh kedua pasukan, semestinya Lilia akan jadi target utama. Dan berjaya sebab dia apa? Dia ada Black Shoes, so dia boleh saja patah balik dan datang ke hadapan berikan keluarkan balik damage dia. Ya, itu yang saya katakan daripada pasukan Kelantan. Sepatutnya mereka ada damage dealer yang besar yang membolehkan dia menumpaskan pasukan Penang Academy, terutama sekali front line mereka. Tetapi itu tidak berlaku. Memandangkan Min juga mempunyai damage yang terpaling besar. Kita tak cakap untuk pasukan Kelantan saja. Dalam game ni, Min ada damage yang paling besar. Jadi mustahil kenapa Min perlu lari ke belakang memandangkan dia boleh menggunakan Blade Shoes. Cuma yang silapnya kat sini adalah daripada segi stat kita lihat sekali ni, mungkin kelekahan berlaku kerana daripada Scyther damage besar 71,000. Kill participation dia terlalu kurang, bawah daripada 50%. Itu bermakna bila team fight berlaku, Scyther tak ada waktu tu. So damage yang dikeluarkan tidak cukup besar untuk pasukan Kelantan. Ya betul, tapi lihatkan juga damage taken oleh kedua pasukan Sora dan juga Born akan jadi EXP yang paling berkesan. Sebab apa? Adanya daripada Sora saja 226,000 damage yang diterima oleh pasukan Kelantan, manakala Bond pula 195,000 damage yang diterima juga oleh pasukan Penang Academy. Ini menandakan Penang Academy damage ditunjukkan walaupun tidak bersebegitu besar seperti Kelantan, tapi dia mampu juga untuk menadah segala-gala damage yang ada. Ya, dan untuk berada 226,000 damage bukanlah satu perkara yang mudah untuk dia kekal hidup. Manakala kill participation dia ada antara yang tertinggi buat ketika ini bersama juga dengan Naufal, malah lebih tinggi daripada Naufal lagi pun. So memang Sora menjalankan tugas yang mudah. Andai kata Naufal tak ada dalam team fight, Sora adalah barisan kedua untuk pasukan Penang Academy. Dan kalau kita lihat sekali damage to tower, objektif yang berjaya secure untuk pasukan Academy, pertama sekali memang carry, kita bagi kepada marksman tugasan itu. Tapi apa yang menarik adalah kedua-dua jungler, saya tak cakap Penang Academy ataupun Kelantan, kedua-dua jungler menjalankan tugas yang sama, cuba untuk melakukan damage terhadap tower daripada pihak lawan. Which is agak menarik. Padanya kedua-dua tim ada objektif yang sama untuk mendapatkan bonus goal daripada turret tersebut. Tetapi mungkin daripada segi team fight, yang membezakan mereka yang sekarang kita lihat adalah total heal di antara kedua-dua pasukan, yang saya rasa ini agak mengejutkan kepada saya. Sebab kalau kita lihat daripada Kelantan, banyak heal mereka daripada pasukan Penang Academy, tapi saya pun tak faham kenapa survivability pasukan Kelantan sedikit kurang berbanding dengan pasukan Penang Academy. Ya betul, tapi sekali lagi kita bagi tahu total heal yang ditunjukkan oleh Sora saja 98,000. Dan dia betul-betul dikatakan dengan damage yang diterima sebenarnya tadi jadikan top 1 juga dalam pasukan Penang Academy. So ini menandakan total hit dia pun tinggi, yang boleh sahaja dia tetap ke hadapan, tetap menahan segala damage yang ada dengan heal yang ada. Tapi tidak lupakan juga dengan Scyther yang ada 46,000, yang boleh kita katakan heal yang begitu besar juga ditunjukkan oleh pasukan Kelantan. Tapi inilah dia key player oleh game kita pada hari ini, dan inilah dia
Rich Guy jatuh kepada Mild Guy seperti biasa. Carry tunjukkan sangat-sangat bagus dengan 756 gol per minit dari The Carry Min. Dan pemakai Lilia dia betul-betul sakit. 104,657 damage yang dikeluarkan oleh Lilia sahaja. Seorang diri saja tu. Tapi Sora dengan sandbag seperti yang kita tahu 226,000 damage yang diterima. Dan juga Nowfall, the best wingman. Ataupun orang kata, saya nak kata boleh tak saya nak gelarkan the best Kufra. Belum lagi. Tapi ini dah dikatakan power sebab apa? 14 assist yang berjaya didapatkan. Ya, dan inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. MVP untuk game yang pertama, Kelantan menentang pasukan Penang jatuh kepada Nowfall. Yang sungguh hebat sekali assistnya dengan 3, 14, 81 kill participation, DPM 1200, DTM 6000. Kalau tak silap saya, ini yang tertinggi yang pernah saya lihat sepanjang MLL berlangsung, dan GPS sebanyak 501. Ya betul, tidak nafikan juga dengan Kufra yang selalu di hadapan memberikan satu lagi setup yang begitu kemas kepada rakan sepasukannya. Tidak dinafikan juga kenapa MVP ini diberikan kepada Nowfall. Tak boleh nak nafikan lagi lah sebenarnya. MVP ini memang layak diberikan kepada dia dengan adanya itemization seperti Guardian Helmet yang boleh saja memberikan HP yang begitu tinggi kepada dirinya. Dan juga itemization daripada emblem pun dah kita tahu, Tenacity dah ada tambahan 225 HP di situ saja. Ya, memang di situ saja kita dapat bagaimana Nowfall mengambil kesempatan untuk tidak menyiapkan banyak lagi armor yang ada, sebab dah cukup. Sebab adanya Immortality, adanya Dominant Eyes, tapi pergi ke Guardian Helmet. Tapi kita pergi ke highlight yang dibawakan khas oleh No Howling ketika ini. Memang kita lihat bagaimana inilah momen maksudnya momen pertama dan terakhir yang mana Penang Academy dah mula menjauhkan jurang mereka di antara dia dengan juga Kelantan. Dekat situ saja terus Penang Academy mematahkan percubaan Kelantan untuk mendapatkan comeback dalam game ini. Memang seringkali Nowfall berada, sama ada dia berada dengan Malguys ataupun dia berada bersama juga dengan Sora. Which is satu kombinasi yang sangat-sangat cantik dipersembahkan daripada Nowfall untuk mempertahankan barisan hadapan pasukan Penang Academy. Ataupun pada waktu itu kalau kata Sora dah boleh tak ada damage, okey, tak ada masalah. Dan Malguys adalah orang kanan aku yang akan cuba menghabiskan game ini. Tengok bagaimana memang setiap masa ada Malguys, setiap masa ada Sora bersama juga dengan Nowfall. Begitulah bagaimana pasukan Penang Academy mengambil sinergi mereka untuk berada bersama, dapatkan point untuk masuk ke dalam playoff. Dan inilah dia kedua-dua itemization daripada kedua-dua pasukan. Ya, dan saya ingin memberi ketumpuan kepada Sora. Saya katakan Sora, kenapa dia sering kali membatalkan serangan daripada Bond, daripada Kelantan, sebab dia tahu Sora ni bukan Bond ni memang sangat-sangat menjengkelkan, dan ability dia untuk melakukan flanking di bahagian belakang mendapatkan Malguys memang sangat-sangat mudah. Jadi Sora punya keupayaan untuk menadah damage daripada Bond, manakala dia pun sedang ada Demonic Force yang boleh melompat terhadap Bond. Tapi dia ada satu lagi masalah dia. Masalah dia adalah Citus. Dia boleh settle dengan Bond, tapi dia susah nak settle dengan Citus. Jadi apa option dia ada adalah untuk menyiapkan Blade Armor. Dia sahaja yang membuatkan Blade Armor di dalam game ini. Nowfall pun tak buat, Sleepwalkers pun tak buat. Sora saja yang tahu apa yang dia perlu lakukan untuk berdepan bukan seorang tetapi dua orang physical damage daripada pasukan Kelantan. Ya betul, tidak nafikan juga kita fokus pula pada KDA yang ditunjukkan oleh Malguys 10-39, 10 kill daripada dirinya sahaja, 25 dan 10 daripada dia, lagi 15 kepada rakan sepasukan yang membahagikan sahaja apa yang ada. Tapi sebenarnya fokus yang ditunjukkan kepada Nowfall sekali lagi dengan setup yang berjaya juga dilakukan, membuatkan pasukan Penang Academy selesa dengan pergerakan mereka. Tapi sebelum itu kita akan masukkan juga untuk post stat game, dan inilah dia damage deal yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Semestinya Malguys akan jadi fokus utama sebab apa? 118,000 damage yang dikeluarkan sahaja oleh dirinya. Ya, memang tak dinafikan langsung apabila Malguys dah mula mendapat kemenangan 1v1 menentang dengan Bond di bahagian bawah sebentar tadi. Itu adalah menunjukkan bagaimana Malguys dah mula boleh mengeluarkan damage. Sedikit kesilapan yang di waktu Malguys cuba untuk melakukan Blazing Duet di dalam 5 orang
apabila base pintu rumahnya digetuk, tetapi itu tidak langsung mematahkan sebagai untuk kembali mengenakan damage plate lawan apabila ada peluang setelah Sora dan juga Naufal melakukan setup. Jadi kat situ Malgas berada di belakang. Memang kita lihat bagaimana Malgas kekal konsisten berada jauh di bahagian belakang supaya dia tidak melakukan kesilapan yang sama. Dan seterusnya kita lihat untuk damage taken untuk kedua-dua pasukan, memang betul apa yang saya katakan, terpaling tinggi sekali adalah Sora. Sebab apa? Sebab saya katakan daripada segi item yang dia saja yang buat build armor, dari situ dia dah mula menjadikan frontline kedua selepas Naufal. Sebab dalam game yang kedua ni kita jarang nampak Naufal menangkap hero-hero dalam momen-momen yang terpenting. Betul. Tapi kita sering kali dapat lihat Sora berada di dalam team fight dan pada masa yang sama menjalankan tugas kedua untuk memperlahankan damage daripada Bond mendapatkan Malgas di bahagian belakang. Ya betul sebenarnya, tapi tidak lupakan juga oleh Kim yang memegang damage, orang kata terima damage yang begitu besar bersama-sama dengan Akhir. Akhir dia tak kisah, dia masuk saja pakai skill 2, dia boleh saja mencari kill, tapi dia akan terima damage yang begitu besar oleh Penang Academy. Dan ini dia damage to tower oleh kedua-dua pasukan. Seperti yang kita katakan, kalau damage to tower fokus kepada marksman. Sebab apa? Damage daripada Malgas pun 23,000 terhadap turret, manakala pasukan berwarna merah iaitu Kelantan Citus 7,666 damage per turret sebenarnya. Yap, dan seperti apa yang saya katakan, Benedetta hero yang suka melakukan split pushing. Sebab tu damage dia dan juga marksman lebih kurang sama damage dekat situ. Tapi mereka dibatalkan daripada terus mendapatkan lebih banyak objektif hanya kerana adanya Deputy Force yang boleh digunakan daripada Sora. Daripada situ memang Bond dah tak boleh nak buat apa, memang perlu tumpukan kepada Citus. Sepatutnya benda ni berlaku kalau mereka terus saja biarkan Citus jalankan tugas itu. Bond boleh saja melakukan clear away dan juga join dalam team fight sebab dia memang sangat-sangat function untuk menghentikan pasukan Penang Academy untuk mendapatkan objektif, malah boleh menghentikan Malgas untuk mendapatkan itemization. Dan kita lihat sekarang ni total heal untuk kedua pasukan terpaling tinggi. Bukan satu saja tapi 2 game pada hari ini. Penang Academy paling tinggi heal Sora dengan 85,000. Ya betul. Dan ini dia key player oleh keempat-empat kita punya ni terus ke tangan pasukan Penang Academy sebenarnya. Yeah. Terus Malguys dapatkan Rich Guide dengan 809 gold per minute. Manakala The Carry sama juga Malguys dengan 118,000 damage yang dikeluarkan saja. Tapi tidak lupakan juga oleh Sora 187 damage yang diterima. Dan ini yang buatkan dia jadikan sandbag oleh pasukan Penang Academy. Dan tidak lupakan juga the best wingman jatuh kepada Sleepwalker dengan 13 assist. Sekali lagi ditunjukkan. Ya, dan inilah dia masa yang ditunggu-tunggu oleh pasukan Penang Academy kerana kita akan announce MVP pada game yang kedua ini jatuh ke tangan Malguys. Dengan begitu kemasnya Malguys dengan penggunaan Blazing Duet mencari hero di kawasan belakang dan berjaya juga dengan 10.39 KD yang ditunjukkan. Kill participation 76 dan juga DPM 5,630, DTPM 4,315. Ya, dan juga goal per minute 809 sebenarnya. ya betul-betul. Dan saya suka apa yang dilakukan oleh Malguys untuk menukar kasut dia kepada Wind of Nature di saat-saat terakhir. Sebab kalau kita lihat daripada awal game tadi, kita tak nampak langsung adanya Wind of Nature ataupun Meteor Rose Gold ini. Pada awal dia lebih tumpu kepada 4 item yang sangat-sangat diinginkan, iaitu Crossy Side, ada Demon Hunter Sword, ada Golden Staff dan Wind Talker adalah item seterusnya. Tapi apa yang berlaku adalah dia pasal late game dia menukarkan daripada itemization. Kalau anda lihat di dalam highlight yang dibawakan khas oleh Hotlink ini, pada awal game ni memang bergantung kepada Sora. Ya betul, memang Sora lah orang yang akan cuba menjaga ahli pasukan dia. Tapi apa yang berlaku adalah sepanjang game ini berterusan, Bond dah mula diasak penuh oleh Sora. Jadi daripada situ Malguys dah mula membaca pergerakan ahli pasukan Kelantan dan terus mengambil peluang di mana ruang dia boleh ambil farm, situ dia ambil. Tengok waktu ni dia dah mula capai power spike dia apabila dia dah dapat tahu dia dah boleh solo Bond. Bukan lagi tugas Sora sepenuhnya, tetapi Malguys juga boleh melakukan perkara yang sama untuk menjatuhkan Bond. Dan daripada situ memang kemenangan telah pun dikunci oleh pasukan Penang Academy. Ya betul. Daripada segi team fight pun kita dapat lihat manakala
Malguys, lihat, dia akan duduk di kawasan belakang, memberikan juga damage kepada rakan sepasukan dan terus saja fokus kepada Crystal, dan itulah dia kenapa dia berjaya untuk dapatkan gaming. Dan ini dia Challenger Conference punya standing untuk hari yang ketiga di week yang pertama. Tim KYG masih di tempat yang pertama, Penang Academy daripada tempat yang keempat sebenarnya, terus naik ke tempat yang kedua dengan kemenangan yang pertama mereka dan dapatkan 3 poin meninggalkan Aziz Eldian dan Miracle Gaming. Yap, dan terus sekarang ini DX Origin berada bersama dengan Kelantan di tempat kelima dan 6. Manakala pasukan UKM Aero juga berkongsi tempat dengan Kelantan. Manakala Vampire X Reapers yang masih belum bermain dalam season ini, tetapi saya boleh katakan Kelantan masih lagi belum untuk mereka mengalah kerana mereka ada masa 7 minggu lagi untuk mereka berdepan antara satu sama lain. Mungkin satu hari nanti mungkin boleh berjaya untuk mereka dengan Penang Academy. Kita pun tak tahu, mungkin waktu tu Kelantan dah boleh cuba untuk merebut takhta di sebagai negeri terkuat di dalam MAL. Dan kita akan lihat pula standing untuk pasukan atau bracket affiliate challenger terpaling atas. Homeboy Syndicate dengan 3 mata, Todak Legion yang terpaksa stay di tempat yang kedua setelah kalah dengan pasukan KYG. Pada hari ini, JP9S masih lagi berkongsi mata dengan Barracuda Beta dan juga MV Dream Esport dengan 1 mata, manakala tim Hak Rookies dan RSG Synergy yang kalah pada hari pertama dan juga RSG pada hari yang kedua. Saya rasa untuk di bahagian affiliate conference ni, Homeboys nampak lebih strong lah. Ya, betul. Ya, dia agak lebih strong. Dia tak kalah lagi. Cuma ada satu sedikit gangguan apabila berdepan dengan pasukan apa semalam lawan. Dia lawan pasukan apa yang dia lawan pasukan semalam? Saya tak ingat lah. Tapi something okay, untuk Todak Legend dia perlu tap out sikit game dia sebab dia kalah dengan pasukan daripada Challenger Conference, which